Mawin, pasukan Gerakan Simpang Renggam tumpaskan penyedupan arak SWM Environment kena pasti kawasan panas pembuangan sampah dan projek PPE Petugas Barisan Hadapan. Dan itu antara paparan menarik dari selatan tanah air. Kita terus saja bersama Anas Manur. Silakan. Terima kasih. Bukan sahaja membawa masuk barangan seluduk melalui jalan tikus dan jeti haram. Sindiket turut menggunakan kamera litar tertutup dan drone bagi mengesan kehadiran pihak berkuasa. Bagaimanapun, taktik tersebut tidak mengaburi Batalion 5 Pasukan Gerakan AM PGA Simpang Renggam. Malah berjaya merampas pelbagai jenis arak bernilai 5.4 juta ringgit sejak Januari hingga 7 November lalu. Ia melibatkan 53,040 botol dan tin arak. Rampasan di kawasan Gelang Patah, Permas Jaya dan Keluang itu membabitkan tangkapan ke atas 28 warga tempatan serta 8 warga asing dari Indonesia, Myanmar dan Pakistan. Boleh memberi kesan kepada negara iaitu merosakkan ekonomi negara di mana cukai yang tidak dibayar, tidak membayar cukai penyeludupan ini. Kemudian dari segi keracunan metanol ataupun alkohol kepada pengguna, di mana arak-arak tiruan atau arak seluduk ni dia tidak mencapai tahap yang diperlukan oleh kita punya Kementerian Kesihatan. Juga dia tidak mematuhi pelabelan di bawah peraturan makanan 1985 serta tidak mematuhi Akta Makanan 1985. Orang ramai juga diseru untuk terus membantu menyalurkan maklumat dalam usaha membantras kegiatan penyeludupan arak seluduk. Tidak serik atau tiada kesedaran. Itu persoalannya apabila beberapa lokasi di negeri ini kembali dijadikan tapak pembuangan sampah haram walaupun telah dibersihkan. SWM Environment Sdn Bhd memaklumkan ia melibatkan 4 kawasan pihak berkuasa tempatan, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandara Iskandar Puteri, Majlis Perbandaran Kulai dan Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Pengurus SWM Environment Wilayah Johor, Muhammad Zan Aris berkata, kebanyakan kes sampah haram yang dibersihkan di kawasan panas tersebut merupakan kes berulang. Hari itu keseluruhan negeri Johor dia lebih kurang antara 1,800 tan sehingga 2,000 tan lah sehari. Dan kebanyakan untuk sampah lungguk ni adalah sampah kebun ataupun sampah sisa pokok dan juga sampah kekal. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas sempena sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan di Rumah Iskandar Malaysia Johor Bahru. Sebanyak 1,000 pasang pakaian pelindungan diri PPE untuk kegunaan petugas barisan hadapan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru disumbangkan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim YPKDT. Turut disalurkan pelbagai jenis beg yang dihasilkan oleh 7 tukang jahit terdiri daripada ibu tunggal, wanita berpendapatan rendah dan belia. Ketua Pegawai Eksekutif YPKDT Nurul Nakiah Fazil berkata, projek berkenaan bermula sejak September lalu sebagai usaha dan sokongan berterusan pihaknya kepada petugas barisan hadapan. Selain kita menghasilkan barang-barang keperluan lain tu, kita hasilkan PPE ini. Dan jadinya kita boleh, bukan hanya, saya dipahamkan juga, bukan hanya untuk di negeri Johor, apabila kita stok yang ada di banyak ni, kita salurkan juga di Sabah dan juga di Kedah yang masih sekarang ni dia punya kes-kes pendek COVID tinggi kan. Jadi sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan HSA, Huzaimi Zainuddin berkata, sebagai langkah keselamatan ketika krisis COVID-19, PPE sangat diperlukan. Jadi dalam sehari ini kita jangkakan mungkin oleh kerana ini mungkin dalam lebih kurang 100 atau itu sajalah. Itu adalah bergantung kepada bilangan pesakit yang datang dan yang mempunyai simptom-simptom yang seperti yang digariskan. Sementara itu, YPKDT mensasarkan sebanyak 1,500 PPE dapat disiapkan sehingga hujung bulan ini. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Johor petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puteri. Silakan.
Baik, terima kasih Anas dan saudara kita berehat.